Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 90, saya Amin Fuad. Hari ini bersama dengan rakan saya Izzy Nazri dan juga kita ada tetamu istimewa, tetamu yang pernah bersama dengan kita sebelum ini, Cik Safirul, untuk membincangkan topik penting pada hari ini. Biasalah kalau Cik Safirul ada, maknanya banyak technical aspek yang kita boleh dapatkan daripada Cik Safirul. Kita nak bercerita tentang kait rapat tentang kehadiran penonton di stadium dan juga hak penyiaran di Liga Malaysia. Tapi kita nak pandanganlah kedua-dua mereka, Izzy dan juga Cik Safirul. Aku start dulu dengan Izzy. Izzy, kenapa dekat Malaysia ada macam culture dia, dah menang baru orang nak datang stadium? Pertama sekali kita tahu benda ni bukan baru berlaku ketika liga profesional. Benda ni dah berlaku dari liga sebelum-sebelum ni lagi, kan. Jadi kat sini kau boleh nampak, boleh nilai dia dah jadi macam satu budaya ataupun amalan untuk semua penyokong kat dalam Malaysia ni. Bila time perlawanan yang orang kata di peringkat semi-final, peringkat final, barulah stadium akan jadi penuh. Kalau contoh macam di Stadium Shah Alam, sampai orang kata bukannya Selangor main untuk match tu, tapi tim lain yang main. So kau boleh bayangkan macam mana budaya dan amalan tu daripada dulu dah dibawa sampai ke hari ni. So point aku kat sini, kenapa benda tu tak boleh diubah, yang aku nampak yang paling ketara sekali adalah engagement lah bagi aku. Mungkin bila perlawanan yang melibatkan perlawanan yang besar-besar macam semi dan juga final ni akan ada pemasaran atau marketing yang sangat besar daripada peringkat-peringkat awal, kumpulan ataupun grouping. Ini personally aku nampak macam tu lah. Maknanya kau boleh kata tak cukup promosi lah bola sepak lokal kepada penyokong. Betul. Aku memang nampak memang promosi tu kurang. Kita boleh nampak masa kita pergi Bangkok, macam mana permulaan liga di Thailand itu diorang letak billboard apa semua. Kalau tengok di Malaysia ni benda tu tak wujud. Promosi tu kurang untuk liga ataupun promosi tu kurang untuk perlawanan tersebut. Aku bagi contoh Liga Indonesia. Liga Indonesia ni boleh kata tak adalah gempak sangat, cacah marba juga. Tapi ramai penyokong yang menyokong bola sepak tempatan mereka. Kau rasa kenapa sebab macam tu? Tak tahulah, personal opinion aku, sebab aku rasa bergantung pada budaya. So budaya dekat Indonesia tu macam mana, dengan populasi dia tak ada banyak benda yang nak jadi tumpuan. So dia orang ke stadium. Sebab tu stadium selalu memang penuh dan memang tak boleh lebih-lebih lah. So dekat satu lagi contoh, macam dekat Malaysia ni, budaya menonton tu kita mungkin dah dibawa daripada awal. Budaya kita, game Liga Super, game Liga Perdana mesti kena malam. Bila main malam, daripada menonton game dekat stadium yang dah jadi family punya atmosphere, dah tukar kepada hanya untuk adult saja. So bila dia adult saja, dia jadi tontonan malam. Dia hanya cater tu certain group saja. Jarang sekali yang memang bawa semua satu family, yang selalunya macam dekat kalau di Europe ke apakah, kalau hari game day tu, dia punya aktiviti tu start daripada pagi, kan. Dia keluar, dia makan, dia lunch sekali apa semua, lepas tu sambung terus ke stadium. Kita budaya tu bila buat malam, automatically dia akan reduce sikit keterujaan nak jadikan benda tu sebagai family punya benda untuk ke stadium. Aktiviti dah kurang. So jadi benda ni untuk penyokong kuat ataupun ultras saja yang memang bersungguh-sungguh tunggu malam bila dah selesai kerja ke apa ke. So dia ada riadah malam dan bersambung-sambung lepas stadium pun ada sambung lagi pergi mamak dan sebagainya. So ni salah satu sebab yang mungkin tak ramai orang cakap sebelum ni. Sebab sebelum ni kita hanya boleh relate penonton pergi stadium sama ada tim menang atau kalah saja. Dari segi sumber kewangan pasukan pula, kalau kita nak tengok Safirul, dari manakah sebenarnya aliran pendapatan yang dapat dijanakan secara realistiknya untuk bola sepak Malaysia ni lah? Kat Malaysia ni tak balance sebab kita berbelanja lebih daripada kemampuan, daripada revenue yang masuk. Disebabkan itu, kita terikut-ikut dengan
budaya kelab di Eropah yang menyatakan bahawa sebahagian besar daripada income dia datang daripada hak siaran. Sebab tu bila ada benda tu tak terjadi, orang mulalah cakap kata okey, apa ni, kutipan tiket tak setinggi itu, jualan merchandise pun takkan setinggi hak siaran. Padahal sebenarnya kita harus melakukan lebih untuk setiap kali orang datang ke stadium, dia boleh buat aktiviti-aktiviti yang beli merchandise apa semua dan buat benda-benda lain yang di sekitar stadium tu untuk dapatkan lebih orang kata apa? Lebih income lah. Bila benda ni semua tak terjadi, maka terpaksalah pasukan tu berharap semata-mata daripada penaja. Dan kebetulan pula di Malaysia ni orang yang bagi duit kebanyakannya ialah state government. Maka jadilah trend tu tercipta sebegitu. Income utama kelab sekarang ni tak kiralah dekat mana-mana, kebanyakannya mungkin 90-95% daripada kelab-kelab di dalam Malaysia ni income dia mainly daripada state government. Sebab tu lah. Bila kau cakap okey, bukan hak penyiaran tak dapat, kat Malaysia ni kita tak dapat hak penyiaran lah tapi secara realitinya ataupun kita tengok tak payah tengok EPL, jangan tengok Italian Serie A ke apa, kita tengok Jepun, kita tengok Thailand, even Thailand. Ada harga hak penyiaran tu sebenarnya. Walaupun mungkin tak adalah banyak, tetapi okay, and kita tahu yang sebenarnya dekat Malaysia juga tak ada market wang perpindahan ataupun orang kata market transfer tu tak ada. Jadi kalau nak mengharap setakat merchandise yang tak cukup, kau rasa macam mana Safirul? Susah ni buat pasukan memang secara ekonomi supply and demand liga dalam Malaysia ni memang agak tak masuk akal. Sebab kita yang penting kita belanja dulu. Kan? Macam mana pun nak tak nak mesti nak keluarkan duit untuk dapatkan pemain-pemain import yang harganya sekian-sekian banyak. Dia kan lupa cara untuk mencari dana, tapi lebih kepada cara untuk mengeluarkan dana. Dia kena go through this recorrection. Tapi bila kita nak recorrect kos apa semua tu, nak belanja ikut kemampuan dan sebagainya, dia jadi serba salah. Sebab untuk compete di tempat teratas tu, Liga Super tu, you kena dapatkan pemain terbaik. Kalau nak dapatkan pemain terbaik, kena belanja, memang belanja banyak lah kan. Selagi tak ada orang break the vicious cycle tu, buat benda-benda pelik-pelik, buat bisnes. Bila Hadi FC ni kena buat bisnes, memastikan income masuk, kena fikir di luar kotak. Tak boleh lah buat macam yang sekarang ni nak buat. Dia kena bisnes sewa padang ke, dia kena berbisnes dia ada restoran ke, dia ada kelab ke, dia ada kedai snooker ke, apa ke, semua sebarang bisnes yang boleh dilakukan untuk menjana pendapatan lah. Kalau dapat jana pendapatan daripada aktiviti bola sepak tu lebih baik lah, sebab dia kena mengenal dengan kelab. Tapi kalau dah tak cukup duit, memang kena buat benda-benda yang lebih daripada tu lah. Untuk pasukan macam Selangor, aku bagi sebagai contoh, berapa ramai penyokong yang paling logik diperlukan untuk memenuhi stadium, dan bagaimana data penyokong tu boleh digunakan untuk menarik penaja lagi? Kalau kau berjadikan Selangor sebagai contoh, aku rasa kita nampak obvious lah kan. Stadium Shah Alam, kita ambil contoh Stadium Shah Alam dengan kapasiti 80,000 lebih, tapi setiap kali ataupun purata penyokong yang datang ke Stadium Shah Alam itu, aku rasa tak sampai 10% pun, Min. Stadium besar macam tu dengan orang datang tak sampai 10%, sangat menyedihkan benarnya kan. Tapi secara logiknya berapa yang patutnya ada dekat untuk penyokong Selangor dekat Stadium Shah Alam untuk menjana lagi pendapatan? At least separuh lah kan. Kalau separuh, 80,000 at least separuh lah kalau betul-betul nak menjana pendapatan. Sebab kita bercakap mengenai income masuk kan, ataupun duit tiketing. So kalau separuh daripada 80,000 tu, aku rasa fair enough lah kan, fair enough lah. Tapi itulah untuk menjangkau jumlah separuh daripada kapasiti Stadium Shah Alam tu sangat mustahil kan, sebab obviously ia akan bergantung kepada prestasi pasukan, kemudian pemain-pemain yang diturunkan, and I mean
kalau nak compare dengan JDT, dengan permainan yang cantik, dengan player-player yang ada nama, player-player yang mewakili Harimau Malaya, jadi excitement dia berbeza dengan pasukan-pasukan lain. Kan? Ini kita baru bercakap mengenai pasukan yang berstatus negeri, belum lagi pasukan yang berstatus kelab. Ini sebelum FAFC macam kelab-kelab yang adalah yang main di dalam Liga Super, macam PDRM apa semua tu. Rata-rata kita tahu dia tak ada fan base. Kan? Jadi aku pun tak tahu macam mana engagement kelab-kelab ni untuk tarik diorang yang tak ada fan base ni. Tapi kat situ obviously diorang tak boleh nak jadi pendapatan lah untuk ticketing. Tapi Izzy, selalu secara logiknya penduduk dekat Selangor berapa juta? Aku tak sure lah berapa juta. Takkan tak boleh dapat 20,000 lah sekurang-kurangnya. Okey, bila kita cakap pasal penyokong, dia ada dua jenis penyokong, Mil. Satu penyokong yang menyokong pasukan hadir ke stadium, satu lagi penyokong yang menyokong pasukan tetapi dia nak leisure di rumah. Maksudnya dia boleh tonton di mana-mana media digital yang ada lah. Jadi kat situ sebenarnya dah ada perbezaan. Bila nak suruh penyokong datang ke stadium untuk menjana pendapatan kelab. Jadi kat situ kau kena pandai macam mana kau nak tackle orang-orang yang duduk di rumah, nak leisure di rumah. Obviously apa yang Safirul cakap tentang waktu malam tu aku rasa pun aku kena bersetuju. Sebab siang kau nak kerja, malam kau nak rehat, tengok bola kat rumah je lah. Betul tak? Jadi kat situ memang ada point dia kat situ. Okey, pada tahun 2015 FAM dan FMLLP time tu Football Malaysia menandatangani kontrak bersama agensi sukan MP Silva selama 15 tahun yang bernilai 1.26 bilion. Dalam pada masa yang sama time tu, FAM dan FMLLP menolak tawaran gabungan syarikat dari Astro, Fox Sport, Media Prima dan Telekom Malaysia bernilai 60 juta setahun untuk 6 tahun kontrak. Pada tahun 2016, perjanjian itu terlerai akibat janji 70 juta setahun tidak dapat ditunaikan. Ni janji MP Silva kepada FAM lah. Dan akhirnya pada tahun 2020, TM membeli hak penyiaran dari FAM dan Football Malaysia untuk menyiarkan siaran langsung bola sepak Malaysia dalam talian menerusi Unify TV dan mobile. Kontrak lebih kurang 3 tahun dan kemungkinan nilainya 10 juta setahun. Ini yang laporan. FAM tak ada bagi tahu figure dia lah. Okey, Zafirul, apa pengajarannya dekat sini? Paling jelas sekali daripada cerita tadi tu ialah penilaian yang tak betul lah daripada orang yang menilai sebanyak tu. Ini yang aku cakap daripada awal tadi, kata kita ni kita bincang isu hak siaran ni terutama dalam Sokmed, kita dah ada exposure kepada data-data di Eropah yang bercakap tentang bermilion dan berbilion ringgit. So dia jadi tempiasnya kita mengharapkan benda yang sama terjadi di sini. Padahalnya sebenarnya apa yang kita perlu lakukan untuk liga di Malaysia ni, kita take a step back. Jangan fikir pasal ada juta-juta lagi. Yang paling penting siaran tu kena ada. Tak kiralah Astro ke, RTM ke, TV3 ke ataupun platform-platform lain yang berbayar dalam YouTube ke dan sebagainya. So untuk menjadikan siaran ni ada cost dia, production cost kan. So ambil lah katalah lebih kurang cost buat masa ni untuk produce satu game dalam lebih kurang 50,000 katakan. So that's a safe figure lah. Kalau dulu-dulu orang nak kena buat OB van apa semua nak kena bawa, mungkin makan 150,000 satu game. So sekarang 50,000. So Liga Super mungkin dalam 132 game. 132 game kali dengan 50,000 dapat 6.6 juta. So 7 juta cost sahaja untuk orang yang nak siarkan benda tu. So contohnya, kalau Astro menang hak siaran, kena bayar dalam 60 juta. Atas pada 60 juta tu dia kena bayar lagi cost untuk nak produce benda tu jadi. So jadilah 67 juta. Daripada 67 juta ni, masuk akal ke tak Astro boleh jana sesuatu yang dia boleh sekurang-kurangnya break even? Sebagai contoh, BT Sports pemegang hak siaran Champions League di UK. Dia beli hak siaran tu sekarang ni untuk 3 tahun 1.2 bilion pound. Subscription dia sahaja untuk BT Sports, subscriber dia ada 4 juta kali dengan 25 pound sebulan. So dia dapat jana satu musim 1.2 bilion pound. So orang beli hak siaran ni sebab dia yakin dia akan dapat jana income untuk dia tu lebih ataupun sekurang-kurangnya break even lah. Kalau
semua orang yang nak pegang hak siaran Liga Super terpaksa belanja dengan harga yang sungguh mahal, tak masuk akal sampai dia akan rugi. So maksudnya penilaian tu tak betul. Dia kata 60 ke 70 juta tu sebenarnya tak betul. So kalau tak betul tu maka dia no takers. So bila no takers, tak ada orang berani nak ambil, maka wujudlah sponsor ni terpaksa bayar, yang ni terpaksa bayar. Oh ni hikmat, orang kata apa? National service kena bayarkan dan sebagainya. So tak ada permintaan. Bila tak ada permintaan, jadilah macam ni. Selalunya harga ni dia naik tinggi-tinggi, slow-slow, dia naik daripada 5 juta hak siaran ke 10 ke 15 sebab ada perlumbaan untuk nak hak siaran tu. Dekat Malaysia ni tak ada perlumbaan pun. Logik ke Safirul kalau kita maksudnya TV-TV kat Malaysia ni ataupun saluran-saluran yang ada dekat Malaysia ataupun international share benda tu? Dalam situasi dekat Malaysia ni, yang terbaik ialah muafakat dan berkongsi. So, tapi dalam masa yang sama, MFL kena realistik lah. Berapa yang dia nak daripada hak siaran ni. Contohlah kata, okey, semua tim Liga Super yang 12 tim ni, dia nak bagi seorang. 1 juta untuk satu tim. Kemudian ada 8 lagi tim Liga Perdana dapat setengah juta satu tim. Kan? Tolak tim feeder kan. So, lebih kurang dia kena jana dalam 16 juta untuk nak bagi kat pasukan. So mungkin dia ada kos-kos dia sendiri, kos MFL tu kan, untuk jalankan operasi apa semua tu. Tambah lagi kat situ mungkin lagi 5-6 juta lagi. So 25 juta kan. So bagi target tu realistik. So dia akan bercakap dekat semua media-media kat Malaysia ni, kita nak raise 25 juta ke 30 juta ke contohnya. Tapi figure tu kena realistik. So ada beberapa cara nak raise 30 juta. Macam mana kita nak dapatkan 30 juta ni? Sama ada untuk dijual hak siaran kepada semua yang berminat ni dan diorang share masing-masing lah. Kan? So setiap minggu tu ada tim TV ni dapat sikit, TV tu dapat sikit, TV ni dapat sikit hak siaran, semua okey. Satu lagi ialah untuk nak siarkan 132 game ni, kita kena ada production cost yang aku cakap tadi 7 juta tu kan. So kita absorb dulu 7 juta ni, semua ambil responsibility masing-masing untuk absorb cost 7 juta ni. Kemudian apa sahaja pulangan daripada segi subscription ke ataupun advertising yang masuk ke, kita share bersama-sama. Tu salah satu cara. Tak ada orang kena keluar duit, semua orang bayar sikit-sikit. Dan kalau orang tengok ramai, contohnya di atas platform TM ke apa ke, Unify ke, yang bayar pas musim RM100 semusim ke, share daripada situ. So revenue share ni dia takkan tipu, dia the numbers tu cannot lie. Kalau you tak untung, semua tak untung. Kalau you untung banyak, semua orang dapat merasa. Okay Z, JDT menyumbang 18% sebanyak 131,000 penyokong yang hadir untuk menyaksikan perlawanan di Lakin pada tahun 2019. Paling tinggilah dekat Liga Malaysia. Apa faktor orang Johor sokong JDT selain kemenangan dan kejuaraan kau rasa? Okeylah, kalau nak jadikan benchmark JDT punya kehadiran penonton tu, aku rasa kita tak boleh nak deny lah kan. Kecemerlangan ataupun pencapaian pasukan JDT tu sebenarnya adalah faktor utama yang menyebabkan penyokong hadir secara total ke Stadium Lakin. Kalau nak dibezakan dengan pasukan-pasukan lain yang pencapaian dia ada yang naik, kejap ada yang turun. Jadi kat situ kau boleh nampak lah macam mana penyokong punya excitement tu kurang untuk hadir ke stadium menyaksikan pasukan kegemaran masing-masing. Kita tak boleh deny lah Johor punya pencapaian kan. Tambah-tambah pula itu kita cakap tentang Stadium Lakin kan. Kita belum bercakap tentang Stadium SSI, stadium yang baru. Ini pun sebenarnya satu impak yang besar kan. Sebab kapasiti SSI kita tahu lebih besar daripada Lakin. Jadi kalau nak kira revenue orang datang ke Stadium Lakin mesti akan berkurangan daripada SSI. Cuma menjadi masalah sekarang ni bila berhadapan dengan pandemik ni susahlah nak buat perbezaan tersebut. Tapi apa faktor utama kalau kau orang Johor, kau suka bola tapi apa faktor utama kau datang ke stadium support JDT? Kira macam bukan menonton, kau memang betul-betul support JDT. Kalau aku fan JDT, aku akan cakap aku sokong JDT sebab
pencapaian pasukan aku lah. Selain pencapaian. Kehebat. Selain kita jangan cakap pencapaian. Selain pencapaian. Okey, kalau selain pencapaian mungkin ini aku punya kemungkinan saja, engagement yang dibuat oleh pasukan JDT terhadap fans dia. Engagement tu penting. Macam mana dia kata berkomunikasi dengan penyokong, kemudian apa yang kelab boleh bagi kat penyokong, macam privilege, anything privilege lah yang dia boleh bagi kat penyokong, kemudian keselesaan untuk hadir ke stadium, pemudah cara untuk beli tiket, benda-benda macam ni boleh dijadikan penyumbang untuk penyokong hadir ke stadium. Walaupun benda tu kecil, tetapi kalau dah ramai orang yang merasa engagement tu, benda tu boleh jadi banyak, boleh jadi besar. Aku setuju apa Izzy cakap tentang engagement tu. Cara dia bercakap dengan fan dia membuatkan orang tiba-tiba bersemangat untuk jadi dia orang baru sedar betapa besarnya sekarang ni jadi Johor, jadi orang Johor. Dia bawa orang kata apa, lembaran baru pada, bagi makna baru apa maknanya untuk jadi penyokong JDT. So itu bila kita boleh nampak daripada cara-cara cakap daripada pemiliknya sendiri, daripada TMJ sendiri, bila dia bercakap, bila dia create rivalry dan mengatakan bahawa kita, kalau perasan dalam social media JST selalu menunjukkan apa, dia menunjukkan bangsa Johor. Ini semua penting untuk orang kata apa, nak membina semangat lah. Identiti orang Johor. Identiti. Nak membina semangat identiti untuk kita berada di belakang satu wawasan lah. Itulah cakap macam orang politik je. Tapi memang macam tu lah. Kan? Biar macam tu. So bila jadi macam tu, apa-apa kita cakap pasal JDT ataupun pasukan-pasukan lain cakap tentang JDT pun, dengan automatiknya penyokong JDT tu akan berasa defensif dan rasa macam marah pun boleh. Tapi bila JDT menang, dia bangga, perasaan bangga dan semangat dan cintakan negeri tu jadi membuat-buat lah. So benda ni tak boleh dibuat-buat. Dia bukan boleh kerja-kerja bola sepak macam Izzy cakap tadi tu. Okey, apa bagi stadium semua cantik tu memang kena buat lah. Memang yang tu memang wajib kena buat. Tapi di sebalik daripada itu, untuk mencari identiti JDT itu ialah satu benda yang memang amat suka nak buat. Kenapa kau rasa kita ataupun MFL ataupun FM tidak menjual hak penyiaran kita kepada pasaran luar seperti Indonesia, Thailand, Myanmar, Filipina dan lain-lain? Idea tu memang cantik. Aku rasa kalau kita tanya siapa-siapa pun yang peminat bola sepak, memang itu yang kena buat lah. Tapi yang lebih penting ialah pastikan bahawa liga ni dengan hak siaran ni, domestik tu, pasaran domestik tu terjaga dulu. Bagi yang tu solid dan production semua cantik, barulah kita start boleh bercakap dengan pasaran luar. Tapi kalau sebab untuk nak tunjukkan benda tu domestik pun kita struggle, macam mana kita nak bukakan pasaran kita kepada pasaran luar? So kita kena buat apa yang basic dulu. Yang basic dulu ialah macam mana nak cari jalan supaya Liga Malaysia kita boleh tonton di platform-platform TV supaya orang tak akan ketinggalan. Dan tak kira lah dari segi platform tu berbayar ke tak berbayar ke, let the market make the call lah. Kalau dia rasa dia nak tengok dan dia bayar, tapi kalau dia dapat kualiti yang haprak tu, macam mana dia nak bayar? Ni benda-benda ni yang kita kena pastikan cantik dulu kan. Bagi infra tu cantik, kalau dia nak tengok pun internet pun semua cantik, tak ada putus-putus. Kalau nak tengok tapi tak ada dekat TV free to air kan. So macam mana nak dapatkan di free to air? Benda-benda ni semua kena bagi solid dulu, lepas tu kita buka sedikit demi sedikit kepada pasaran luar. Dan tak semestinya untuk buka ke pasaran luar ni, tak semestinya kena start dengan harga yang tinggi. Diorang kata promosi kan, cakap dengan Indosiar ke, cakap dengan Naksib, semua TV station di Thailand, di Myanmar ke apa semua. Aku dulu pernah pegang hak siaran untuk Malaysia dengan Myanmar juga untuk Champions League. Masa tu satu musim Champions League ni tahun 2000 sampai 2007 satu tahun dia punya hak siaran dalam $120,000 satu musim Champions League ni.
So hak siaran ni semua dia ikut demand. So masa tu tak ada orang nak free to air, nak tunjuk Champions League dekat Malaysia, dekat Myanmar. So harga dia rendah. So dia orang sanggup bagi hak siaran walaupun dia Champions League. Kalau dia tu Champions League bukan sebarang competitionnya, kan? Tapi dia sanggup untuk bagi exposure. So kita kena buat benda-benda tu dan expose keluar kepada negara jiran, Singapura contohnya. Tapi ni semua ada bersangkut paut dengan linkage, ada leakage kan. Maksudnya dia orang duduk kat Singapura pun dah boleh tengok juga Liga Malaysia. So benda-benda macam tu semua, territory itu kena define cantik lah, kan. Bila kita boleh protect benda-benda ni, production cantik dekat Malaysia, tak ada masalah. Siaran TV domestik barulah cantik nak pasarkan keluar. Tu je lah. Okay, aku nak berkongsi tentang laporan daripada Bangkok Post. Ni nak share dengan penonton kita, dengan Safirul dan juga Izzy lah. Liga Thailand menarik sebanyak 3,000 sehingga 13,000 penonton secara purata pada musim 2019. Ini dari segi yang datang ke stadium lah. Secara keseluruhan dalam liga yang mempunyai 16 pasukan, lebih kurang 6,000 penonton secara purata yang datang ke stadium. Purata penyokong Liga Malaysia pula sebanyak 5,000. Lebih kurang. Actually sebenarnya lebih kurang Liga Thailand je yang datang ke stadium ni. Okey, Voket sendiri pernah melaporkan bahawa syarikat True Vision yang pernah membeli hak penyiaran Liga Thailand pernah membayar 537 juta ringgit untuk 4 tahun dari tahun 2017-2020. Toyota, syarikat Jepun, pernah taja Liga Thailand termasuk Thai League 1, 2 dan 3 sebanyak 94 juta untuk 4 tahun dari 2017 sehingga 2020. Okey, dari segi tu kita nak tengok macam mana Liga Thailand boleh menarik syarikat sebegitu untuk melabur. Satu, sebab syarikat Toyota syarikat luar, dan juga hak penyiaran dia agak tinggi lah. Okey, ini sebab-sebab dia yang dibagi 94 juta tu, 94 juta apa? US ringgit. Oh, ringgit. Yang tadi untuk hak penyiaran 537 juta ringgit. Okey, salah satu sebab dia kata pada tahun 2017 ataupun pada tahun 2007, aku tak pasti tahun berapa ni, pergabungan Liga Thai dan Liga Wilayah untuk menarik lebih ramai orang Thailand untuk menyokong bola sepak tempatan. Maksudnya untuk menarik lebih ramai penyokong lah. And then dia, nombor 2 dia cakap kat sini menarik pelabur asing seperti Toyota dan bukan mengharap kepada pelabur tempatan sahaja. Nombor 2. Nombor 3, ini yang Safirul cakap tadi, kena mula dengan siaran TV percuma untuk menarik lebih ramai penonton. Sebab yang kita tengok dia bayar 537 juta ni 2017. Tapi sebenarnya yang dia start tunjuk siaran TV percuma ni dari tahun 2007-2008. Maksudnya dia tunjuk free dulu, dah ada demand, baru orang bayar. Lebih kurang macam Safirul cakap tadi. Dia cakap kat sini kena wujudkan permintaan dan selepas tu baru akan ada bidaan daripada syarikat. Semua pasukan kena berusaha untuk membina pangkalan peminat di antara komuniti. Pengurusan yang profesional lah, ni semua kita tahulah dari segi kewangan, pemasaran, undang-undang dan lain-lain. Dan juga dia cakap dia menggunakan faktor selebriti dan usahawan memainkan peranan penting untuk menaikkan bola sepak tempatan dari segi reputasi dan juga kewangan. So ini boleh jadi salah satu contoh yang kita boleh paling dekat lah dengan kita, kan. Last sekali lah, Safirul, aku bagi penghormatan kat Safirul. Antara kau tengok kedua-dua aspek ni lah, kehadiran dengan penonton di stadium, hak penyiaran apa semua ni, yang mana datang dulu ataupun yang mana penting, ataupun kau rasa kedua-dua sekali penting? Dalam konteks sekarang dua-dua kena jalan. Dua-dua kena jalan. Ini tak boleh tunggu. Kita dah tak boleh main isu kalau promo dan ada game keluar TV nanti orang tak pergi stadium. Itu semua lapuk lah. Kita tak boleh buat macam tu. Kita plan awal, sebab yang pergi stadium ni, yang memang nak pergi stadium, dia tak akan dapat experience ni bila tengok dalam TV. Kan? Suasana pergi stadium tu berbeza. Dan konsep nak ada siaran ni sebenarnya disebabkan orang tak boleh ke stadium. Sebab stadium ada sekian-sekian banyak orang je. Kan? Sebab tu boleh kena disiarkan dalam TV, itu je. So, dua-dua kita dah sampai masa dua-dua ni kena cari jalan supaya dua-dua bergerak selari. Dia tak boleh lagi tunggu yang ni, nak tunggu yang ni dulu ataupun yang tu dulu. Tu je.
Izzy, last sekali. Ada lagi lebih kurang 50 saat. Untuk aku menjawab soalan tadi, aku bersetuju dengan Safirul lah. Memang benda tu sepatutnya kena berjalan seiringan, kena seimbang. Fans datang stadium, and then ada juga siaran percuma untuk orang yang tak dapat nak pergi ke stadium boleh tonton di rumah. So tapi kalau untuk keadaan sekarang ni, memang obviously kita kena target untuk siaran lah kan. Kita pun tahu dengan pandemik ni tak tahu bila nak habis, so kita tak boleh nak mengharap fans datang ke stadium semata-mata. Right now aku rasa market strategi untuk semua pihak yang berwajib atau bertanggungjawab adalah untuk cater penyokong untuk menonton bola melalui siaran. Tak kisahlah free ke berbayar ke, tapi kalau boleh kita start dengan free lah kan. Okey, aku rasa itu saja time yang kita ada. Memang betul-betul tinggal 20 saat je ni.